Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Hari ini kita akan sambung transformasi isometri. Masih lagi dalam bab 11. Okay, hari ini kita akan lakukan translasi. Kita akan tengok translasi. Okay, kamu punya standard pembelajaran pada hari ini adalah mengenal translasi, memerihalkan translasi menggunakan pelbagai perwakilan termasuk dalam bentuk vektor translasi. So, hari ini kita akan tengok dua perkara ini sahaja. Okay, kita teruskan. Okay, kita tengok maksud translasi. Translasi adalah pemindahan semua titik pada suatu satah mengikut arah yang sama, okay, dan melalui jarak yang sama. So, translasi ini kita akan pindahkan semua titik mengikut arah yang sama dan melalui jarak yang sama. Okay. Dalam translasi, objek dan image, objek dan image akan mempunyai bentuk, saiz dan orientasi yang sama. So, bentuk objek dan image akan sama, saiz objek dan image akan sama, orientasi objek dan image akan sama. So, kita ingat dalam translasi, tiga perkara ini adalah sama, tidak berubah. Okay. Objek dan image kita dah tengok pada pembelajaran sebelum ni. Kalau objek itu adalah keadaan yang asal. Manakala image adalah setelah dijalankan transformasi ke atas objek tersebut. So, sekarang apabila satu objek dikenakan translasi, image-nya itu adalah hasilnya selepas translasi. Okay, seterusnya kita akan tengok contoh. Contoh yang pertama. Contoh 1. Kenal pasti rajah yang menunjukkan translasi. Berikan justifikasi. So, ditanya kita yang mana di antara dua rajah ini, rajah A dan rajah B, yang mana menunjukkan translasi. So, kita kena ingat balik. Tadi kita kata, dalam translasi, apa yang akan sama? Saiz, bentuk, dan juga orientasi. Saiz, bentuk, dan orientasi adalah sama bagi objek dan image. So, kita kena tengok bagi kedua-dua rajah ini, yang mana mempunyai saiz yang sama, bentuk yang sama, orientasi yang sama. Okay, kita tengok kalau A. Kalau daripada rajah yang pertama dan rajah yang kedua, untuk A, saiz dia kamu tengok sama tak antara 1 dan 2? Saiz dia sama. Bentuk dia sama tak? Bentuk dia pun sama. Orientasi dia sama tak? Orientasi tu dia punya arah. Sekarang kamu tengok arah dia sama tak kedua-dua ni? Sama kan? So ini adalah translasi. Kita tengok rajah kedua, rajah B. Dalam rajah B, untuk rajah yang pertama dan rajah yang kedua, kita check dulu. Saiz dia sama tak? Saiz dia nampak sama besar. Kemudian kita tengok bentuk dia sama ke tak? Bentuk dia sama. Kedua-duanya menunjukkan arah anak panah. Kedua-duanya menunjukkan anak panah. Dan kita tengok yang ketiga, orientasi. Adakah orientasi bagi kedua-duanya sama? Arah dia sama tak? Tak sama. Untuk rajah yang pertama, dia menunjukkan ke arah kanan. Untuk rajah yang kedua, dia menunjukkan ke arah kiri. So, yang ini bukan translasi. So dia kata dia nak kamu berikan justifikasi. So, kamu cakap lah,
Kenapa A ini translasi? Okay, A ini translasi kerana saiz, bentuk dan orientasinya adalah sama. Kenapa B ini bukan translasi? Kerana orientasinya berbeza. Okay, itu sahaja. So, yang ni kita hanya nak kenal sama ada itu adalah translasi ataupun bukan translasi. So, kamu nak tahu itu translasi ke tak? Kamu cek bagi 3 benda ni, 3 perkara ni. Adakah dia menepati syarat-syarat bagi translasi? Okey, kita tengok contoh seterusnya. Okey. Sekarang, cara huraian translasi. Macam mana kita nak huraikan translasi? Okey, ada 2 kaedah untuk kita huraikan translasi. Kaedah yang pertama adalah kita menerangkan arah pergerakan dan jarak pergerakan. Okay, bukan jarak, jarak. Okay, jarak pergerakan. Okay. Arah pergerakan. Arah pergerakan ni kita nak bagi tahu, kita nak ceritakan sama ada objek tersebut akan bergerak ke kanan, akan bergerak ke kiri, akan bergerak ke atas atau bergerak ke bawah. Maksudnya kita memberitahu arah pergerakan dia. Okay, manakala jarak pergerakan pula, kita kena bagi tahu berapa bilangan jarak dia. Contoh, berapa unit dia bergerak. Berapa unit dia bergerak ke kanan. Berapa unit dia bergerak ke kiri. Berapa unit dia bergerak ke atas. Berapa unit dia bergerak ke bawah. So, ini kaedah yang pertama. Kita menyatakan arah pergerakan dan jarak pergerakan. Okay, untuk kaedah yang pertama ni, kita akan buat dalam bentuk ayat. Ya? Okay. So, kita tengok pula kaedah yang kedua. Okay. Dalam kaedah yang kedua, kita boleh nyatakan dalam bentuk vektor translasi. Okay, vektor translasi adalah kita akan tunjukkan dalam bentuk simbol A, B. Kurungan A, B, tutup kurungan. Di mana A ini akan mewakili paksi X. Okay, A ini akan mewakili paksi X. Okay, dia akan mewakili paksi X. Maksudnya, dia akan menunjukkan arah pergerakan sama ada ke kanan atau ke kiri. Okay. X. So, dia akan menunjukkan arah pergerakan ke kanan atau ke kiri. Kalau nilai pada A ini adalah positif, okay, nampak saya tulis kat sini positif. Okay, kalau nilainya positif, bermaksud dia bergerak ke kanan. Kalau nilai bagi A ini adalah negatif, bermaksud dia akan bergerak ke kiri. Okay, begitu juga dengan nilai B. Okay, nilai B, okay, nilai B ini mewakili paksi Y. Okay, dia mewakili paksi Y. Bila paksi Y macam ni kan? Okay, dalam bentuk mencancang. So, dia menunjukkan pergerakan tersebut ke atas atau ke bawah. Okay, nilai pada B jika positif, dia menunjukkan dia akan bergerak ke atas. Jika nilai B adalah negatif, dia akan menunjukkan dia bergerak ke bawah. Okay, so vektor translasi ni dia menunjukkan pergerakan objek untuk menjadi image. Okay, dia mesti objek nak jadi image. So, objek dia akan tengok positif atau negatif nilai A dan positif atau negatif nilai B. Kemudian baru dia akan hasilkan image. Okay, so kalau terang macam ni mungkin kamu tak nampak. Kita akan tengok contoh. Okay, so yang ni kena ingat. Kalau positif, A ni positif sama ada ke kanan atau ke kiri. B, okay, kalau B pula dia menunjukkan kalau positif dia akan ke atas, kalau negatif dia akan ke bawah. Okay, so kita tengok sekarang contoh yang kedua. Contoh yang kedua, dia minta kita tentukan kedudukan titik P dalam rajah yang diberikan. Bagi huraian translasi dan lukis vektor translasi tersebut.
So, dia kata dia nak tentukan titik P. Okay. So, kita nak cari image lah. Sekarang kita dah ada objek. Okay. Dia kata titik P bergerak 3 unit ke kiri dan 4 unit ke bawah. So, 3 unit ke kiri, 4 unit ke bawah. So, kita kena ikut dia punya arahan dia. So, daripada asal kedudukan P di sini. Dia kata bila dia bergerak, 3 unit ke kiri. Dia pun gerak 3 unit ke kiri. 1, okay, tengok saya buat. 1, 2, 3. Okay, 3 unit ke kiri dan 4 unit ke bawah. So, dia kena bergerak 4 unit ke bawah. 1, 2, 3, 4. So, ini adalah kedudukan yang baru bagi P. So, kita boleh lukiskan P. Image bagi P adalah di sini. So, kita pun buat bulat. Labelkan sebagai P prime. Kenapa P prime? Sebab ini adalah image. Ini kenapa P? Sebab ini adalah objek. Okey, kita tengok contoh B pula. Okey, contoh B dia kata, titik P bergerak 6 unit ke kanan dan 5 unit ke bawah. So, kita tengok objek P. Okey, objek P di sini. So, dia punya arahan dia 6 unit ke kanan. So, kita kena gerakkan dia 6 unit ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, 6 sampai kat sini. Lepas tu dia kata 5 unit ke bawah. Gerakkan dia ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so kita dapat kedudukan yang baru bagi P di sini. Okay, so kamu pun labelkan P. Akan labelkan P. Label P di sini. Kat dia, kemudian labelkan P prime. Kenapa P prime? Sebabnya adalah image. Okay, faham? Jelas? Okay, sekarang ini adalah huraian translasi dalam buku yang pertama tadi yang saya katakan, kita tunjukkan arah. Okay, arah dia ke kanan, ke kiri, atas atau bawah dan kita nyatakan jarak pergerakan dia, berapa unit dia bergerak. Okay, so ini adalah dalam bentuk yang pertama. So, kita tengok contoh seterusnya. Seterusnya, kita tengok C. Dia kata P bergerak 5 unit ke bawah. Dia bagi ke bawah saja. So, kita pun tak ada ke kanan, tak ada ke kiri. Terus ke bawah. Terus jelang ke bawah. So, kita bagi kanan atau kiri. So, dia hanya bagi 5 unit ke bawah. Kita pun bergerak 5 unit ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so dah dapat P di sini. Kita pun labelkan. Pun dah boleh label P. P prime. Okey, untuk soalan D. Titik P bergerak 4 unit ke kanan. P bergerak 4 unit ke kanan. So, dia hanya bergerak ke kanan je, tak ada atas atau bawah. So, pun kira 4 unit ke kanan. 1, 2, 3, 4. Dapat kat sini. Kamu pun boleh labelkan P. Labelkan P prime. Okey, mudah kan? Kita tengok contoh seterusnya. Okey.
Contoh seterusnya, contoh 3. Tentukan vektor translasi OP berdasarkan rajah. Kalau tadi, dia nak kita tentukan kedudukan P. Setelah dia bagi kat kita huraian translasi. Sekarang dia nak kita yang carikan vektor translasi bagi OP, bagi rajah ni. So, dia nak bagi tahu kita dari O ke P, dia bergerak berapa langkah. Okey, tadi kita dah kata kalau vektor translasi, vektor translasi kita mesti tulis dalam bentuk A, B. Di mana A ini akan mewakili paksi X. Kalau positif, dia menunjukkan ke kanan. Kalau negatif, dia menunjukkan ke kiri. Okay, untuk B pula, kalau B itu positif, dia menunjukkan ke atas. Kalau B itu negatif, dia menunjukkan pergerakan ke bawah. Okay, so sekarang kita tengok macam mana objek itu daripada O, dia bergerak ke P. So, kita tengok. Sekarang kita baca A. A adalah paksi X dulu. So, kita tengoklah dalam rajah. So, dia bergerak paksi X berapa langkah? Ke kanan atau ke kiri? So, O kat sini. P di sini. So, dia akan bergerak ke kanan. 1, 2, 3. Dia dapat 3. Kita buat dalam bentuk vektor translasi. Okey, sekarang dia bergerak ke kanan. Bila bergerak ke kanan, simbol kita mestilah positif. So, positif kita tak payah tulis. Okey, berapa? 3. Lepas tu kita kira pula ke atas. Ke atau ke bawah. So, kita tengok pada paksi Y. Sebab B pula. Okay, so kita tengok daripada sini dia akan bergerak ke P. Berapa kali dia gerak? 1, 2, 3. Pun 3 juga. So, dia bergerak ke atas kan? So, kalau ke atas mesti positif. So, vektor translasi kita akan jadi 3, 3. Okay. Jelas kan? Okay, sekarang kita tengok pula untuk contoh yang kedua. Okay, sekarang dari O ke P. Kita tengok paksi X dulu. Okay, kita tengok paksi X. Okay, O. Okay, kita tengok dia nak bergerak ke kanan ke dia bergerak ke kiri? 1, 2, 3. Okay, sekarang dia akan bergerak ke kiri. Bila bergerak ke kiri, kita rujuk balik. Kalau ke kiri, simbol kita adalah negatif. So, dia akan jadi negatif 3. Okay, lepas tu kita tengok dia nak bergerak ke atas ke bawah. Okay, check. 1, 2, 3. Okay, dia bergerak ke atas 3 langkah. So, dia akan jadi kalau ke atas, positif. So, akan jadi positif 3. So, translasi kita akan jadi negatif 3, 3. Kenapa negatif 3? Sebab dia bergerak ke kiri. Kenapa 3? Sebab dia bergerak 3 kali. Okay. Jelas? Okay, mudah saja. Terusnya, kita tengok contoh yang keempat. Okay, untuk contoh yang keempat, dia kata dalam rajah di bawah, P ialah imej bagi P. P prime ialah imej bagi P di bawah suatu translasi. Huraikan translasi itu. Okay, sekarang dia nak kamu huraikan translasi. Okay, bila nak huraikan translasi, okay, untuk contoh ni, kalau kamu tengok, ini adalah suatu bentuk. Dia bukan bagi satu titik. Kalau tadi dia bagi kita satu titik. Sekarang dia bagi kita satu bentuk. Okay. Kalau kita dapat satu bentuk macam ni, untuk kita sahkan dia translasi, kita kena tengok setiap titik dia adakah menjalankan translasi yang sama. So, sekarang saya ambil contoh. Saya ambil titik. Saya perlu cari mana yang sepadan dengan dia. Ini objek, so ini image. So, yang sepadan dia di sini. Nampak? Okay. So, tengok pergerakan dari titik ni
Sini. Berapa pergerakan dia. So, sekarang kita boleh tengok bagi paksi X dahulu. X dia akan bergerak 1, 2, 3, 4. Okay, so 4 unit ke kanan. Lepas tu kita tengok dia akan ke bawah. 1, 2, 3. So, ini 3. Kita boleh tulis. Saya suka buat vektor translasi lebih mudah. Okay, saya buat vektor translasi dulu dalam bentuk vektor translasi. So, A kita. Okay, sekarang A kita positif kan negatif? Akan jadi positif kan sebab dia bergerak ke kanan. So, dia akan jadi positif 4. B. Kita tengok B kita. Okay, dia bergerak ke bawah. Kalau tadi kita kata, kalau ke bawah, dia akan bagi negatif. So, negatif berapa? Berapa kali dia bergerak ke bawah? 3. So, negatif 3. Kemudian, tutup kurungan. Okay. So, arah dan jarak pergerakan. Kita boleh tulis. Sini, kita boleh tulis. P bergerak. Okay, berapa unit? 4 unit. Okay, ke kanan ke kiri? Ke kanan. 4 unit ke kanan. Dan, okay, dia ada bergerak di paksi Y juga kan? Okay, so dia akan turun. So, turun maksudnya ke bawah. Okay, P bergerak 4 unit ke kanan dan 3 unit ke bawah. Okay, so jadilah kita punya huraian translasi. Okay, jelas. Okay, sekarang kalau kita nak sahihkan benda tu, kita tengok pula. Kita ambil titik lain. So, saya ambil titik ni. Okay, nampak? Ni, ambil titik ni. So, cari yang mana adalah sepadan dengan titik ni. Okay, yang sepadan ni, yang ini kan? Okay, so kita tengok arah pergerakan dia dan jarak pergerakan dia. Okay, so kita tengok ini ya. 1, 2, 3, 4. Okay, 4 unit ke kanan. 1, 2, 3. 3 unit ke bawah. Sama kan? Okay, itu yang saya katakan tadi. Kalau translasi semua titik dia, semua titik yang ada pada rajah ini akan menggunakan translasi yang sama. So, kamu boleh cuba untuk beberapa titik. Tak payahlah kamu ambil sampai semua. Buang masa pula. So, kamu boleh pilih beberapa titik. 2 atau 3 titik untuk mengesahkan arah dan jarak pergerakan. Okay, so kita tengok contoh seterusnya. Okay, contoh seterusnya. Okay, dia bagi dalam bentuk bulan. Bulan sabit. Okay, sekarang kita tengok. Kita check dulu. Okay, pilih satu titik. Mana objek, mana image. So, kamu kena perhatikan betul-betul. Okay, adakah P' ni objek? Kan, ini adalah image. So, ini adalah objek. Okay, kena ingat dia mesti bergerak objek ke image. Okay, so kita pilih satu titik pada objek dan satu titik pada image. So, objek kita, okay, saya pilih kat sini. Lucu ni. Dan image kita sini. Okay. So, bila nak bergerak dari objek ke image, jangan ambil image ke objek. Okay. So, kita kira berapa pergerakannya. So, daripada P kepada P'. 1, 2, 3, 4. Okay, 4 unit ke kanan. Kita tengok, oh dia naik atas. 1, 2, 3. 3 unit ke atas. So, kita boleh buat dalam bentuk vektor translasi. Okay, ambil paksi X dulu. So, ke kanan kan?
So, ke kanan mesti positif. Positif berapa? Positif 4. Sekarang B. B dia naik atas. Kalau naik atas, positif ke negatif? Positif. So, positif 3. So, ini adalah vektor translasinya. Okay, kalau arah pergerakan, kita kata P bergerak 4 unit ke kanan dan 3 unit ke atas. Okay, dah siap. So, ini adalah untuk huraian translasi. Okay, mudah saja kan? So, kita tengok the next example. Okay, sekarang dia nak kita lukis. Arahan dia lukis image bagi objek berikut dengan translasi 1 unit ke kanan dan 3 unit ke atas. Okay, so bila dia nak lukis image, okay, tanggungjawab kita sebenarnya kita kena ambil ke semua titiknya. Okay, sekarang kita ambil titik A dulu. Okay, titik A. Titik A kat sini. Okay, kita tengok dia kata ke kanan 1 unit. So, ke kanan 1 unit. 3 unit ke atas. Dia pergi atas 3 unit. So, kita gerakkanlah. 1 unit ke kanan. Okay, kat sini. 3 unit ke atas. Ni atas pula. 1, 2, 3. So, kita dapat titik A. Titik A di sini. So, label ini A prime. Okay. Kenapa kena label siap-siap? Sebab nanti kita lupa ini titik apa. So, kita label siap-siap. Yang bergerak ni adalah titik A. Kemudian, kita tengok pula pada titik yang kedua. Titik B. Okay. Dia buat warna merah pula. Kita gunakan arahan yang sama. 1 unit ke kanan. 1 ke kanan. 3 ke atas. 1, 2, 3. So, B akan berada di sini. B prime. So, tengok pula yang ketiga. Bentuk yang ketiga. Titik yang ketiga adalah titik C. Gunakan syarat yang diberikan yang sama. 1 unit ke kanan dan 3 unit ke atas. 1, 2, 3. So, kita dapat C prime di sini. Okay. Bila dah dapat, kita pun akan sambungkan. Okay, saya sambung. A kat sini tadi. Saya sambung A, C. Kita baris. Lepas tu C pergi B. Lepas tu A pergi B. So, kita dah dapat A prime, B prime dan C prime. So, ini adalah image. Okay, kita tengok ni pun kita tahu ini adalah objek sebab A sahaja. Ini kita tengok kita tahu ini adalah image sebab A prime. Okay, jelas? Okay, kalau jelas, kita move to the next example. Okay, contoh seterusnya. Okay. Contoh seterusnya diberi lukis image bagi objek berikut dengan translasi 3 negatif 4. Okey, dia bagi dalam bentuk vektor translasi. Okey, bila dalam bentuk vektor translasi, kamu tengok A, 3. So, 3 ni menunjukkan ke kanan kan? Sebab 3 ni positif. So, ini akan bergerak ke kanan. 3 unit. B dia negatif 4. Kalau negatif, dia ke atas ke bawah? Ke bawah. So, dia akan ke bawah. Berapa unit? 4 unit. So, sama macam tadi, kita akan gerakkan semua titik.
Okay, so kita tengok titik A. 3 unit ke kanan. 1, 2, 3. 3 unit ke kanan dan 4 unit ke bawah. 1, 2, 3, 4. Dapat A di sini. A prime. Dan kita buat B pula. B di sini. Kita gerakkan 3 unit ke kanan. 1, 2, 3. 3 unit ke kanan. 4 unit ke bawah. 1, 2, 3, 4. So, dah dapat B prime kat sini. So, B prime. Kita tengok bentuk titik C pula. Okey, titik C. C kat sini. 1, 2, 3. 4 unit ke bawah. 1, 2, 3, 4. So, C prime kat sini pula. Okey, dah dapat ketiga-tiga titik. Kita boleh sambungkan titik-titik tersebut. So, sambungkan A kepada B, B kepada C, C kepada A. So, yang ni kamu sambung guna pembaris bagi cantik-cantik. Okey, so kita akan dapat imej bagi bentuk segitiga ABC. Okey, ini bentuknya. Okay, dan jangan lupa untuk labelkan dia punya image dia. Nak label macam mana? Huruf yang sama tapi kita letakkan tanda prime. Ini menunjukkan ini adalah image. Okey, dah selesai untuk contoh 5. Okey, mudah saja kan? Okey. Dah habis untuk hari ni. Now, if you are still waiting for perfect time, then you are on mistake. Just do it right now. So, buatlah sekarang. Kalau kita tunggu masa yang sesuai, itu adalah satu kesilapan. Sebab sebenarnya kita tak tahu bilakah masa yang sesuai. So, teruskan buat sahaja. Okey, sekian saja latihan untuk hari ni. So, kita akan sambung untuk hari Khamis. Okey, terima kasih. Bye.